Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sama balik kitab kita ni, kitab Siratul Mustaqim catatan pinggir ataupun mukhtasarlah bagi kitab Sabilul Muhtadin. Pengarah kitab Siratul Mustaqim ni Syekh Nuruddin Al-Jilani, Nuruddin Jilani. Ulama Aceh. Muhammad Arsyad Banjari pengarah kitab Sabilul Muhtadin pula. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ni orang Banjar, orang Indonesia belaka lah, Aceh Indonesia juga, kawasan lah penuh apa kata Pulau Sumatera hak besar ni. Fasal pada menyatakan segala yang membatalkan sembahyang. Hari ni kita nak bincang perkara yang membatalkan sembahyang dah. Bermula segala yang membatalkan sembahyang itu 11 perkara. 11 perkara. Pertama, berkata-kata. Maka batallah sembahyang dengan berkata-kata dua huruf jikalau tiada mafhum, difahami maknanya sekalipun. Jadi tak faham apa dua huruf ni kira batal mengikut mazhab gitulah, sekiranya sengaja. Seperti apa ni? Jar ke? Iaitu dengan jim dan ra. Atau satu huruf yang mafhum maknanya dipahami. Seperti qi, berhenti nak. Atau satu huruf yang bermak seperti dan jikalau dan. Dan jikalau seorang berdehem-dehem atau berkata-kata dengan dipaksa orang akan dia, atau bertutur atau menangis jikalau kerana akhirat sekalipun, atau mengaduh atau mengembes dengan mulut atau hidung atau bersin. Pada sekali itu jikalau tiada dengan ghalabah atau darurat. Jadi tak darurat tu tak ni, kalau bersin darurat, bersin biasa darurat dah. Tak boleh dah. Jadi tak apalah. Tetapi jadi kalau menangis gapo perkata tak bolehnya. Tapi ketika baca hadis gapo biasa je sahabat Nabi kau menangis sampai berbunyi tu. Jadi dimaafkan dah secara umum ni. Banyak perkara ni walaupun dari segi kaedah mazhab ni ikut dia tegas sangat dah. Tapi kita kena permudah kalau tidak dipaksa, tidak disengaja kayak gitu nah. Berok tiba-tiba keluar suara kau gapo sikit dimaafkan lah. Berdehem-dehem pun kalau berdehem, kalau tak nak baca nak gan dah. Kita kira boleh lah. Dari kitab Sabilul Muhtadin panjang lagi bahasanya ni ringkas Tetapi tiada ngapa dengan kata-kata yang sedikit seperti 2 patah kata hingga 3 patah jika terlanjur lidahnya atau dengan lupa. Tak sengaja ni tak apa dah. Atau bila ia akan berkata-kata haram dalam sembahyang kerana baru ia masuk Islam. Dia tak tahu nak haram lah. Atau jadi ia pada negeri atau dusun yang jauh daripada segala ulama, tempat jahil belaka tukar. Jadi dia sembahyang kecek pun nak gan nak kira sah. Atau hasil sedikit berkata-kata itu sebab ghalabah, bertawa atau barang sebagainya. Kerana demikian itu tiada dengan taksir cuai. Kalau tak cuai tak batal sembahyang dah. Jadi tak sengaja kecek ni, sedikit kecek tak apa lah. Tak sengaja. Tapi batallah sembahyang dengan berkata-kata banyak. Atau dengan sangat kuat berdehem-dehem ni. Kuat berdehem-dehem. Dan demikian lagi membatalkan segala perkara tersebut itu sebab sangat jikalau dengan uzur sekalipun Kalau banyak sangat ni tak kira uzur, tak uzur pun kira batas sembahyang. Tetapi jika berdehem-dehem itu kerana uzur pada membaca Fatihah atau tahiyat yang akhir atau barang sebagainya yang wajib membaca dia, maka tiadalah batal dengan banyak berdehem-dehem itu sebab darurat. Banyak berdehem-dehem pun kalau baca Fatihah tak boleh. Sakut nak baca Fatihah nak lekat. Tak boleh nak. Melainkan jika ada ia berdehem-dehem seperti yang demikian itu kerana membaca suatu sunat seperti menyaringkan suara, maka itu batallah sembahyangnya kerana iaitu tiada darurat, tak terpaksa. Mengikut pendapat ni lah, ada khilaf lagi dah. Dan demikian lagi batal sembahyang jikalau ia membaca dalam sembahyang daripada Quran atau zikir atau segala takbir atau barang sebagainya dengan dikosakkannya memberitahu akan imamnya. Ni kalau nak tegur tu imam, niat nak kecek nanti imam kira batal. Ni pun kira ni kerah lah itu kira. Mesti niat nak betul juga, otomatik lah. Sebab kita baca ni suruh tu imam dengar, suruh dia betul baca kan.
Atau lainnya, atau tiada dikuasakannya akan sesuatu sekalipun. Seperti katanya, ya Yahya khudil kitab. Yakni, hai Yahya, ambillah kitab. Ilmu kitab. Maka batallah semuanya itu jikalau ada ia Quran sekalipun. Sebab memberitahu atau mengingatkan imamnya, maka yang demikian itu seperti perkataan manusia juga. Banyak-banyak cerita pun, katanya kecek lah. Niat nak kecek, kata niat tak kecek, baca Quran. Tak ada masalah gitu lah ceritanya. Baca nak betul tu tak apa dah. Memang keadaannya. Automatik kita kena niat, kita kata tak ada niat nak betul. Macam mana tak niat betul, pasal kita nak baca betul dah. Automatik dah. Nabi suruh tegur, macam mana kita kata tak ada niat, rancangan niat nak tegur tu email, mana boleh, memang automatik dah. Jadi pendapat yang kerah-kerah ni kita terpaksa tinggal lah dah. Walaupun ada kitab, tidak semua ada kitab ni kita pakai belakang dah. Tetapi jika dia qasakannya, diniatkannya yang demikian itu hanya akan membaca Quran atau doa juga dah. Dah, baca Quran saja, tegur tu email, baca Quran saja dah. Atau doa juga, atau dengan diqasak itu disertakannya qasak memberitahu, maka tiadalah batal semuanya itu. Nak baca Quran kata, nak beritahu kata, memang automatik lah. Tak batal lah. Dan demikian lagi tiada batal semuanya sebab membaca zikir atau doa. Jika tiada dengan khitab, tiada dengan arah lah, akan makhluk yang lain daripada Nabi SAW. Seperti menyahut orang yang bersin dengan yarhamukallah. Dah. Tapi batas sembahyang dengan membaca doa jika ditakyidkan ia seperti ucapnya Allah maghfirli in syi'ta. Dah. Dah. Jadi tidak, kalau kita baca doa zikir dia tak ada nampak surah dah. Jadi kita sebut, tapi yarhamukallah tak boleh ni. Batal lah semuanya ni. Allah maghfirli in syi'ta ni, yakni hai Tuhan, ampunlah kiranya akan daku jika engkau kendaki. Ni pun tak batal. Batal kau ni kita kecek tu, kecek ni manusia, batal ni. Tak batal dah, kayak gitulah. Dan demikian lagi batal semuanya jika dibacanya doa itu lain daripada bahasa Arab pada orang yang mengetahui bahasa Arab. Dah, orang kata bahasa Arab kena bahasa semaya ni ikut masa kita kerah lah. Tak boleh. Kecuali bahasa Arab sahaja dah. Tapi tiada batas semuanya jika dikhitabkannya pada Allah Ta'ala dan Rasulnya pada tempat yang lain daripada tahiyat sekalipun. Jadi, dia kata tak batal, diarahkan, dikhitabkan kepada Allah Ta'ala. Kecil Allah lah kira dah. Tapi ada lah khilafnya bab ni lah. Ada setengah tu ke bahasa lain. Kalau doa tu boleh lah. Okay. Tapi bahasa kita ni kerah lah. Tak boleh ni. Kecuali bahasa Arab. Kalau doa mesti bahasa Arab. Dalam semaya ni mesti bahasa Arab. Dan demikian lagi tiada batal semaya dengan diam. Yang lanjut. Jika tiada uzur sekalipun duduk diam senyap saja tak batal dah. Jadi kerana tiada membinasakan tertib semaya itu. Tak putus tertib ni. Okey, ada pun sunat pada laki-laki yang dalam sembahyang hendaklah ia mengingatkan imamnya atau memberi izin pada orang yang masuk perumahannya atau memberi ingat pada orang yang buta. Jadi dia boleh ingat tengah sembahyang tapi ingat orang-orang itu atau barang sebagainya kerana meliharakan daripada suatu bahaya dah tengah sembahyang tu. Sebut gapo nak peringat orang dah. Tak kali itu mengucaplah subhanallah. Nak tegur tu email kau gapo? Tegur orang lain kau takut jatuh lubang gapo. Nah, disebut subhanallah dengar ni. Suatu dikosaknya akan zikir, tapi dia kena niat zikir lah bagi kecek orang itu dah. Jika tiada seperti yang demikian itu maka batallah semayanya. Dia kena ada niat zikir dah. Mungkin niat kecek orang dah. Dan demikian lagi sunat pada perempuan atau khunsa hendaklah ia menapakkan tapak tangannya dah. Kanan di atas belakangnya, tangannya kiri. Jadi tak tangan kanan atau tangan kiri lah. Maka jika dikerjakan perempuan seperti perintah lelaki, maka iaitu bersalahan dengan sunat juga kedua, mengerjakan perbuatan yang banyak pada adaknya lah. Jikalau dengan lupanya sekalipun, maka jadi perbuatan banyak, walaupun lupa batal lah. Dah. Maka jika dilebihnya rokok atau lainnya,
daripada segala rukun fi'li, maka batal semayanya itu jika dengan sengaja dah. Rokok lebih. Sepatutnya sekali rokok, lebih rokok 2 kali, batal semayanya jika sengaja. Dan demikian lagi membatalkan sembahyang sengaja melanjutkan rukun yang pendek seperti i'tidal, duduk antara 2 sujud. Kita bincang tu lah, lebih kurang kita tak boleh nak kira batal terus dah. Cumanya kena tak molek lah, ia biarlah i'tidal terpendek berbanding sujud berbanding duduk antara sujud mesti pendek daripada tahiyat gitu, lebih kurang dah. Dan demikian lagi membatalkan sembahyang makmum yang terkemudian daripada imamnya 2 rukun yang pendek dengan sengaja. Kalau sengaja 2 rukun pendek, batal sembahyang, kata tak boleh. Masa kita ni ia kurang cepat, tak kurang sangat dah. Tapi dah. Dan demikian lagi membatalkan sembahyang sengaja mendahului imamnya dengan 2 rukun. 2 rukun tak boleh kalau cepat. Tu imam kita rokok dah. Tu i'tidal, tu imam tak rokok lagi dah. Jadi boleh batal lah sembahyang dah. Cepat dah tu imam lebih hak dah. Mazhab lain pada setengah tegah doa pula. Mazhab Ahmad yang Hanbal ni ada setengah tu cepat perbatal dah. Jadi kita kira ambil gitulah dak. Dia kira melampau ni, telajak jauh dah. Tapi hak lewat tu kita nak kata tu batal tidak. Sebab hak tu sepatutnya nak. Lagi tiada dengan uzur, dengan sebab tak ada uzur lah. Dan demikian lagi batalkan sembahyang dengan perbuatan 3 kali berturut-turut seperti melangkah dengan 3 langkah. Dah. Atau memukul, memalu dengan 3 kali pukul, atau menggaris pada yang tiada yang tiada kudel atau barang sebagainya. Sepertinya gok banyak lah, pergerakan besar, bukan gagu dah, pergi tok bang gagu tu tidak gagu dah, jari tu tidak kira pergerakan besar. Cuma kita kena faham langkah ni dak. Kita ni orang Melayu ni takut nak penusah dia. Sebab takut 3 kali langkah batas sembahyang dah. Sebenarnya, kalau kira keadaan hasan, hak tu bukan perbuatan lepas sembahyang tu. Langkah tu memang Nabi suruh dah. Nabi suruh memenuhi suh depan dah. Jadi kita jangan berasa, okay, aku lakukan 3 kali ni. Hak jelas ni tidak ada dalil yang jelas. Nabi kata kali gerak kat batal. Cuma ni, kita kira mazhab kita Syafi'i ni, kira keadaannya 3 kali tu banyak. Perbuatan besar 3 kali tu kira banyak lah. Dia tidak kira uruf. Mazhab lain kira uruf. Mazhab Hanbali sangat luas sangat lah bab ni dah, mudah sangat. Tadi oleh sebab itu kita tengok tu imam dia bergerak betul. Tu imam dia betul subai pun ada dah. Tu imam dia hak lain tu lagilah dah. Jadi dia kira selagi orang kata semayang bukan ni bukan semayang dah. Kalau orang anggap ni ni bukan semayang, dia nak buat benda lain barulah kira batal. Kalau orang dah anggap dia masuk semayang lagi, walaupun gerak banyak sikit, tidak batal dah tu mazhab Hanbali. Gitu lah lebih kurang dah. Jadi kita ni, kita kena ambil 3 pun tak apa dah. Tapi janganlah kita anggap perbuatan nak penusah tu perbuatan hak Nabi suruh. Sebenarnya tu semayang dia Nabi suruhnya. Langkah yang kita nak penusah tu bukan langkah yang di luar perbuatan semayang dah. Dia kira bukan perbuatan banyak dah. Dia kira perbuatan tu cumanya ada beza pendapat lah. Ada setengah kata jalan biasa masuk dia sah, tak ada masalah. Ada setengah ulama kita ni kata suruh tapak gi kanan gi kiri tak berhenti mata dah. Lepas telapak lagi dah. Dah. Nak berhati-hati tu boleh lah, tapi nak kata tak boleh tu tak ada dalil. Hak tu pun tak ada dalil dah. Hak sebut kena lakuh seperti dah. Selaku berhenti tak ada dalil. Jangan lepas biasa pun tak apa. Dan bahkan itu bukan perbuatan di luar semaya. Bahkan itu perbuatan hak Nabi suruh dalam semaya dah. Jangan takutlah penusah dah. Dengan 3 kali berturut-turut. Hak berturut-turut perbuatan besar berturut-turut ni baru batal. Serta menggerakkan tangannya atau dengan melipat segala atau memukul sekali dengan sangat. Dah jadi melompat. Kalau melompat tu nampak perbuatan melampau lah. Dia kira sekali pun batal sebenarnya. Ataupun pukul dengan kuat. Dah nampak ni bukan semaya kata. Jadi dia kata tak boleh lah batal sebenarnya. Atau menapak sekali dah. Menepuk sekali atau melangkah sekali kerana bermain-main. Maka batallah semayanya itu jikalau disengajakannya atau lupa sekalipun. Kalau bermain-main batal dah, macam makna tidak bersungguh mana semaya ni. Gurah dah. Jadi melompat kau sekali kira batal ataupun
melangkah sekali kerana bermain-main, bukan ada sebab dah, tak ada sebab pun melangkah juga dah, gurau dah. Jadi boleh batas semaya katalah. Tetapi tiada membatalkan perbuatan yang sedikit seperti menanggalkan mauza, kasut dia dah, atau memakai kain dengan segera, atau melangkah 2 langkah, atau memukul 2 palu, atau bergerak yang perlahan jikalau banyak lagi berturut-turut sekalipun. Kalau gerak slow-slow tu kira macam bukan gerak. Seperti menggerakkan jari dengan tiada menggerakkan tapak tangannya dah. Jari saja gerak gagu dah. Dan demikian lagi tiada membatalkan sembahyang menggerakkan lidah atau bibir atau keluar apa ni? Fakmat apa ni? Atau keluar fakmat atau apa ni dah. Atau zikir atau sekalian yang tersebut itu makruh juga. Jadi tak sapalah gerak lidah ke apa tu batas sembahyang ke. Tak mudah ni kita faham lah benda tu. Kalau ada bicara kita ni itu dah, kalau kita was-was kita gerak lebih 3 kali atau tidak kena ambil aku ke dah. Ya asal ni sah semaya sebelum kita yakin pergerakan kita memang lebih daripada 3 kali atau 3 kali lebih. Tu sah keadaan. So keadaan lagi kita nak faham lah benda ni jalan tidak jelas mana pergerakan banyak ni. Cuma Nabi suruh duk dia khusyuk untuk bergerak-gerak. Dan semua itu betul. Setara mana tidak bergerak-gerak tu 3 kali tu tidak jelas Nabi kata gerak 3 kali batas semaya. Sebab itu masalah itu dia luah lah. Dia kata pergerakan yang mana kita tengok tu bukan semaya. Uruf dia kata ni bukan semaya dah baru batas semaya. Jadi kita kena tahu tu supaya kita ni tidaklah terlajak jadi was-was pula dah. Okey nak jaga ni dah. Sedangkan dalil tidak seterai mana dah. Syahadat terkadang sunat mengerjakan perbuatan yang sedikit seperti kerana membunuh ular atau barang sebagainya ketika makan dan minum jikalau sedikit sekalipun. Melainkan jika makan sedikit dengan lupa. Bab lain pula ni. Ketiga. Jadi dia kata sedikit, tapi kata sedikit tak mampu ular kata kuat. Dia ada hadis Nabi kata boleh kata ular ketika semaya ni dah. Kalau jeking ke ular ni ketika semaya nampak boleh kata dia. Ketika semaya tak payah berhenti lah sekata-kata sambung balik semaya dah. Itu hadis yang sahih yang kuat dah. Okay, tu dia kata. Tapi adakah dalam hadis tu sebut kata sikit-sikit? Tak ada. Kata sikit tak mampu. Nanti tu dah. Jadi kena kata kuat pun mampu dah. Gitulah. Sebab itu kita telajak berhati-hati lah. Tak apalah dah. Yang ketiga ni perkara batas semaya. Batas semaya ni makan dan minum jikalau sedikit sekalipun. Melainkan jika makan sedikit dengan lupa tak sengaja atau bila ia atau bebal ni bodoh lah akan haramnya makan dan minum dalam sembahyang. Kerana ia baru masuk Islam, dia tak tahu lagi tak boleh makan dan sembahyang orang baru Islam. So lagi sembahyang dia lah. Atau jauh ia daripada ulama, maka tiadalah batas sembahyang itu, tapi batas sembahyangnya jika makan dan minum itu banyak. Jikalau dengan lupa, dengan bebal, dengan bodoh sekalipun, kira batal juga sembahyang kalau banyak sangat ya. Masalah jika ada dalam mulut semua seperti sukar nabat, maka perlannya air liur, maka batallah sembahyangnya. Ada makanan yang mana dia isak sikit-sikit. Dan demikian lagi batal sembahyangnya menelan balgham yang keluar daripada otak jika dapat diludahkannya akan dia. Nampak berasa rohak lah. Bukan berasa dia lagi. Memang betul-betul kohak dah. Keempat, mengerjakan rukun qawli. Keempat perkara batas sembahyang ni. Mengerjakan rukun qawli seperti Fatihah atau rukun fi'li. Seperti i'tidal serta syak yang akan sah niat takbiratul ihram. Perkara batas seperti meninggalkan rukun qawli bukan mengerjakan. Dia tinggal rukun qawli Fatihah ko atau rukun fi'li i'tidal ko batas sembahyang dia. Serta isyak akan sah niat takbiratul ihram. Dia kalau hak lain syak tu tak apa dia, tapi syak niat takbiratul ihram ni batas sembahyang pasal dia niat ni start sembahyang, tak ada start sembahyang tak boleh jadi sembahyang dah.
Maka jika isyak, adakah berniat yang sempurna atau setengahnya, atau berniat zuhurkah atau asarkah, atau lanjut ketika syak pada sekira-kira adat, maka jika melanjutkan ketika syaknya itu pada sekira-kira adat atau dikerjakannya suatu rukun, belum lagi hilang saksi daripada permulaan rukun, datang kepada kesudahannya, maka batallah sembahyang itu. Jadi dia lama je was-was. Aku niat ke tak niat ada. Siapa ke berlanjut-lanjut test. Jadi ikut kat dia jadi was-was tu. Lalu dia batas sebenarnya dah. Tapi benda tu kena pehek lah. Niat ni bagi mudah. Tak ada orang tidak niat, melainkan orang gila je dah. Orang bukan gila pada niat kan ada orang yang tidur tak khabar tu boleh kata-kata niat dah. Tapi kalau kita tahu kita nak semayang, nak makan, kita makan tu kan ada niat dulu baru kita makan. Tak ada niat makan macam mana tak niat. Automatik ke niat kita nak makan tu kita makan dah. Kena mudah lah, jangan kita ambil secara zahir ayat-ayat dari kitab ni sehingga kita ni menyusahkan kita dia was-was pada dia. Dah. Kadang-kadang tipu dari syaitan kita niat molek dah dah. Tengah semaya tu memikir aku niat zuhur, aku asar dia tak. Kita memikir. Padahalnya tidak gitu, betul dah kita niat mula-mula dah. Tetapi jika hilang syak itu dahulu daripada ketika yang lanjut dan belum membawa rukun yang lainnya, maka tiadalah batas semuanya. Kalau dia tidak panjang lebih daripada rukun lain, masa berdiri sebelum rokok atau apa dah. Tak ada lah, tak batal semuanya dia pasal dia ni telah hilang benda yang meragukannya. Masalah, jikalau seorang pada zannya bahawa ia dalam sembahyang lain, maka sahlah semuanya itu jikalau ditamamkannya, disempurnakannya serta zannya sekalipun. Umpama tak kala ia sembahyang fardu, maka zannya pada sunat. Atau ia sembahyang sunat pada zannya fardu. Jadi dia niat dia tak ingat fardu ke sunat ke apa. Kalau ikut sempurna je, kalau 4 rakaat ke 4 rakaat, kalau 2 rakaat dia kira jadilah sembahyang hak mana dia dikira hak dia hak rasa nak dia jadi jadi apa-apa pun dikira benda-benda ni kadang-kadang was-was ni mesti terpedaya syaitan dah. Jadi sembahyang dia kalau cukup syarat dia sembahyang itu dah. Kelima, meniatkan akan memutuskan sembahyang atau dicita-cita akan memutuskan sembahyangnya, maka ditetapkannya. Melainkan niatnya, maka batallah sembahyang itu. Jadi kalau dia rasa aku ni kalau gini-gini nak berhenti sembahyang, memang niat nak berhenti dah. Sepatutnya tidak ada langsung niat nak berhenti lah. Kalau pada gangga apa pun sehingga betul-betul berjadi. Yang cita-cita azam nak berhenti dah, cita-cita nak berhenti, nak putus sembahyang. Kalau ada bagi siapa aku pas memang hari nak mikir gitu dah awal. Tapi tiada membatalkan dengan ghalabah, dengan kebiasaan was-was. Jadi kalau main was-was tu sikit-sikit tu kita batal lah. Sekadar kita mikir aku ke berhenti ke main boh ke ni tak kira tak batal lah. Maya dah. Kena mentaklikkan akan memutuskan sembahyang dengan sesuatu jikalau dengan yang muhal, yang harus, yang mustahil, yang boleh sekalipun, maka batallah sembahyangnya kerana tiada tegah niatnya. Teguh niatnya. Jadi dia kata kalau ada orang mari aku nak berhenti sembahyang. Jadi dia awal-awal niat gitu di sembahyang, seolah tak teguh nak sembahyang sunat. Ketujuh, hadas. Batallah sembahyang. Ketujuh perkara batal sembahyang. Ketujuh hadas. Maka jika ia hadas dahulu daripada salam yang pertama dengan sengaja atau lupa, maka batallah sembahyangnya dah. Sebelum salam batallah ketentuan apa dah. Masalah, jikalau seorang sembahyang dengan lupanya akan hadas, maka beroleh pahala ia dengan qasaknya itu, tetapi tiada hasil perbuatan sembahyangnya. Jadi dia ni sembahyang ingat ke ada sembahyang tak? Jadi sembahyang sudah lepas tu mikir aku tak mandi wajib ni dah, ataupun tak ambil sembahyang ke apa ni dah. Dia sembahyang tadi dia boleh pahala dah. Sebab dia tak sengaja, bukan nak sembahyang dekat dia tak ada sembahyang dah. Dia tak sengaja niat ikhlas kerana Allah ni sembahyang dah. Tiba-tiba baru teringat dia ni tak cukup syarat. Jadi macam tak sembahyang lagi lah. Tak cukup syarat tu, tak suci daripada hadas kecil dan besar ni nak sembahyang tak cukup syarat. Dia kira macam tidak sembahyang lagi, tidak lepas tanggungjawab dia lagi. Tapi segi pahala ada dah dia. Jadi dia kena sembahyang pula lah.
Adapun jikalau hadas ia antara dua salam, maka tiadalah batal semayanya. Jadi, Assalamualaikum kan pok kata, Assalamualaikum ki, tak batal semaya kata dah. Ada kata batal, ada kata ada semaya lagi batal dah. Tapi di sini kata tak batal dah. Kedelapan, perkara ke-8 yang membatalkan semaya keguguran najis yang tiada dimaafkan pada kainnya, kena pakai janji, atau pada badannya, tubuh badannya dia. Jikalau ke dalam hidung atau mulut atau mata atau telinga sekalipun masuk najis. Tetapi jikalau keguguran najis yang basah atau kurang, maka dibuangkannya atau kering, maka dibuangkan dia pada ketika itu juga apabila dicarikannya kainnya yang tempat kena najis atau digerakkannya najis yang kering, maka tiadalah batal semayanya jika dibuangnya najis itu dengan tangannya atau tangan bajunya atau dengan suatu kayu sekalipun. Kerana bertemu dengan najis seperti yang telah tersebut pada fasal syurut salat. Dia kata tak batal semaya dah. Kalau kita buat najis dengan tangan sekalipun atau tangan bajunya sekalipun dah. Dia tak batal lah. Kalau jetik ke apa tak batal dah. Kalau betul segera lah. Kita buat segera dah. Jatuh tak cicok kita pun jetik. Tidak melekat lah kita dah kiranya dah. Kesembilan, perkara membatalkan semaya terbuka aurat tetapi tidak batal semaya jika dibukakan oleh angin auratnya, maka segera menutupinya pada ketika itu juga. Jadi kalau terbuka semata tutup segera tak batal semaya dia. Ke-10, perkara membatalkan semaya memalingkan dada dari arah kiblat ni. Jikalau setengah dadanya sekalipun, maka batal lah semaya dia. Ke-11, murtad dalam sembahyang, iaitu seorang Islam mengiktikadkan etikad kafir. Etikad semaya itu memikir sikap-sikap dia yang batal semaya, batal menjadi kafir dia, tak sah semaya dia. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallah muhamdika subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.